Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Kita mulakan kuliah dengan bacaan kitab yang kita tekankan kepada kedua ibu kita. Al-Fatihah. Boleh tengok muka sikit ataupun boleh tunjukkan suara saya dengar tak? Si Dawzul Zafri dengan Nur Iliana. Tekanlah mana-mana sign tu. Tunjukkan apa tangan. Suara saya dengar tak? Dengar. Okey, terima kasih. Okey, kita mulakan kuliah dengan bacaan buku kitab dan sedekahkan kepada kedua ibu bapa kita serta siapa-siapa yang terlibat dalam kesusahan COVID-19 PKP COVID-19. Fatihah. Okey, saya ucapkan terima kasih kerana dapat hadir pada kelas pada hari ini atau petang ini. I would like to thanks to all of you to join this meeting. We have 3 classes today to cover chapter Revaluation of Partnership Assets. Untuk chapter Revaluation of Partnership Asset ni. So saya harap, I hope that you can don't speak out your voice because I right now in record all these sessions. So ini kita, so any problem or any raise of question you can raise up in your typing in chat or in your WhatsApp. So today I would like to share with you the chapter Revaluation of Partnership Assets. So have you seen the notes? Chapter yang berkaitan dengan penilaian aset bila mana dalam perkongsi. Jadi kita ada perkongsian So kelas kita habis pukul 3 petang. Terima kasih kerana dapat hadir on time. Kelas saya ajar teori dulu untuk awak faham apa yang dimasukkan dengan revaluations, apa yang dimasukkan dengan partnership asset. So kalau kita, for example, if ada partner, contohnya kalau partner lah 2-3 orang,
about business and then they form the business ataupun menubuhkan perniagaan. Okey, setiap kongsi itu atau contohnya partner yang asal A, kita senang lah ABC 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 A Ahmad contoh B Bala, contohnya C Chong. Ahmad, Bala and Chong business berkongsi bersama dan mereka ni contohnya setelah setahun ataupun 2 tahun berniaga, contohnya salah seorang Chong ni nak keluar daripada bisnes, nak berhenti ke ataupun dah mungkin sakit ke mungkin dia dah apa tak boleh dah yalah ada masalah peribadi dan sebagainya. So Chong ni keluar bisnes dan mungkin ada diganti ataupun tidak diganti oleh D Dolah untuk menggantikan Chong ataupun tak diganti. So sementara dalam masa 3 tahun tu ataupun dalam setahun bisnes, perniagaan akan mencatatkan keuntungan. Okey. Keuntungan contohnya 10,000 ke 100,000 ke ataupun dah dikenali ramai. Contohnya Ahmad Bala Chong ni company dia nama dia lah ABC. So dah dikenali ramai, dah ramai orang datang berniaga. Orang datang beli contohnya nasi lemak sampai 100 meter orang beratur. Tiba-tiba untunglah satu tahun sejuta. Tiba-tiba Chong ni selepas 3 tahun dia dah macam bingung sikit. Masuk ada ataupun kemalangan ke atau presiden, dia nak keluar lah dari bisnes dan tentunya sayang jugalah sebab dia dah bisnes sama-sama besar payah dan dia dah keluar bisnes. And then mesti dah untung tu macam mana nak bahagikan ataupun macam mana kita nak terima partner baru ya. Jadi dah ada aset dan sebagainya. Sebab tu kita nak terima je apa kongsi baru ni, kita akan kira balik devaluation. Kita kira balik company ABC tu, kira balik company ABC lemak tu, kira balik aset-aset yang ada. Ya. Dan ataupun ada satu lagi yang awak kena tulis itu kat awak punya notes ialah goodwill ya. Dah bisnes selama setahun, so nama dah terkenal. Contohnya dekat Kulai ni lah nasi lemak awak ketut tu kan, nama dah terkenal. Alright, so kita ada goodwill lah. Contohnya bisnes-bisnes yang KFC ya, dah ada nama dia. Kalau kat Malaysia ni KFC nama lebih besar daripada contohnya bukan Johor FC, JFC ya, jadi KFC lebih besar, nilai goodwill lebih tinggi daripada JFC contohnya. So kita akan semua aset akan dinilai balik. Awak tahu kan aset? So kita ada aset terdiri pada fixed asset dengan current asset. Semua fixed asset dengan current asset. Fixed asset tu awak tahu, current asset ni contohnya debtors account receivable. So untuk tajuk ini kita nak satu-satu saya nak tengok ya. Dia punya objektif ni. So awak boleh baca sendiri. Cuba awak baca. Ini semua saya terangkan tadi lah. So mungkin kita akan kira juga untung ya. Kalau ada untung setahun tu boleh dibahagikan juga kepada pengongsi asal tu. Need for evaluation. So kenapa kita perlu menilai semula peniaga tu? Sebab mungkin perniagaan tu nak jual. Semua dah bergaduh ke antara pengongsi kepada orang lain. Dan mungkin juga
new partner, peniaga atau partner baru dah minat, dia nak masuk, new partner ya. Okay, partner leave. Contohnya Chong terkeluar, and then partner change profit and loss sharing ratio. Mungkin contohnya ABC, Chong dah ada duit banyak, tambah lagi modal, so agihan dia akan berubah. As no sale taken place in of these circumstances will have to be revalued. So I like kan revalued ni ya. Revalue dinilai semula dan akan kita akan tahulah bila kita value tu ada untung ataupun rugi. So rugi akan dibahagikan kepada kongsi dan untung pun samalah. So this is yang awak kena nanti kat rumah awak baca semula. So this is the activity yang kena nilai, kena jawab nanti. Once the asset have been revalued, you need to record. Ni awak write, record the changes. Awak kena apa ni? Awak kena perubahan yang ada, sama ada rugi atau untung, awak kena record. Yeah, into ledger. So awak tahu ledger accounts. So ledger T. Ledger adalah T account ya. Ni T. Okay. So profit or loss on revaluations, untung atau merugi ke atas penilaian ya. If the valuation show no difference in asset values, no further action is needed. Kalau tak ada perubahan, tak perlu record. Ni contohnya. Ni penting ya. Awak highlightkan. Contohnya new total valuation. Contohnya kalau awak ada asset yang awak ada. Contohnya motor awak ada motor kan. So motor awak dulu nilai dia 90,000. Contoh 4,000 awak beli. So awak motor tu awak dah awak dah tukar enjin dan sebagainya, dah boleh laju lagi dah cantik semua dan nilai aset tu bertambah. Itu contohnya lah. So awak dapat gain on revaluations. Tapi kalau motor awak tu dah tayar pun dah kempis ataupun brake pun dah tak makan, okay? Seat pun dah tak ada, so mungkin nilai motor tu akan berkurang dan awak rugi. So this is loss on revaluation. Accounting for revaluations. Accounting maksudnya yang ni awak kena faham lah. Kalau ada gain, kalau ada untung, gain ni, untung, awak kena debit account. Contohnya motor awak harga dia 4,000 asalnya lah. So bila awak nilai semula, awak dah letak speaker ke dekat motor awak tu kan. Dah tukar enjin kereta kancil ke.
So nilai motor awak dah bernilai jadi 6,000. So beza dia, awak kena tengok beza dia daripada 4 kepada 6 ialah apa? 2. Ni yang dinamakan apa? Ini yang dinamakan boleh tambahkan. Ni sebagai akaun apa? Akaun revaluation. Okey. Kita balik-balik lah. Sebaliknya kalau rugi 4,000 motor awak contohnya 4,000 dah jadi 1,000 je motor awak nilai dia. Contohnya nilai 4,000 jadi 1,000 jadi kurang 3,000. So awak kena kredit aset Warna merah ni ialah kalau untung. Kalau rugi awak kurangkan Ni yang paling bagus ni. Saya besarkan. Awak cuba baca dulu. Nanti saya akan tunjukkan dekat whiteboard ni. Saya akan tunjukkan dalam whiteboard nanti. Okey, contohnya pada 31 Disember 2018, W and Y will share profit and loss. In ratio W 2, Y 1. Pada 1 Januari 2019 betulkan boleh tak? 1 Januari 2019. Betulkan dekat punya nota tu, silap tu. The profit and loss sharing ratio is to be altered to 1/3. Yang ni tukar pada W, Y 1/3. So balance sheet pada 2018 yang ni set dia 65,000, premises 65,000, equipment 15,000, inventory 20,000, account receivable ni semua asset This is a fixed asset, yang ni current asset. So ni ada WY ni. Kedudukan dia punya modal dia 70,000 dan 50,000. Yang ni awak highlightkan Okey, yang ni awak silap betulkan 2018 Yang ni revalue on 1 Januari 2019. Ni betulkan 2019 iaitu premises 90,000 daripada 60,000.
kepada berapa? Kepada 90,000. Okey. Lagi equipment daripada berapa? Equipment 9,000 kepada equipment kepada 11,000. Yang lain tak berubah. Right? Okay. So kita ada account revaluations. Berapa ni perubahan ni? 90 kalau 60 ialah apa? Perubahan dia 30,000. Equipment berapa perubahan? 60 dia bertambah kan? Ini berkurang. Berkurang kepada 11 kalau 11. Ini 4. 14. Apa 4,000 ya? So jangan lupa yang aset tu kita ada aset 80,000 ya. Kenapa 80,000? Premises 65,000. So beza dia berapa ni? 90 tak 65 tak 6 25,000 ya. So penambahan dia 25,000, pengurangan dia berapa? So 25 dalam 4 apa? 25 dalam 4 ialah berapa tu? 25 dalam 4 ini 21,000. So 21,000 ni bahagikan kepada W dengan apa? Dengan Y. Iaitu ni 2/3 kalikan YW 23 kali 21,000 dan X adalah apa? 1/3 kalikan dengan 21,000. Awak akan dapat bahagikan dia 14,000 dengan 7,000. So tu akaun dia lah, revaluations. Akaun premises tu bertambah kan daripada 65 kepada berapa? 65 kepada 90. So penambahan dia 25,000. Equipment berkurang ya. Dan capital W Y dia akan bahagikan ni kan 14,000 dengan 7,000. Ya, alhamdulillah dah habis. Untuk notes nanti kita akan buat latihan ya. Ada apa-apa pertanyaan? Dah habis ke Cik Hud? Tak ada. Faham tak? Tak faham? Faham. Ah? Faham. Faham. Nanti kita akan buat latihan. Latihan yang ni boleh tak buat yang dalam latihan tu 34.5 dia. ABC. 34.5. Okay. Yang ni saya nak tanya Nurin Akilah. Aduh. Akaun baru kat sini, akaun apa yang awak tahu? Yang awak kena pasti. Nama akaun baru. Yang tak pernah awak dengar, yang awak belajar hari ni. Akaun apa? Sekejap Cik Hud. Ataupun benda baru yang awak belajar hari ni apa? Akaun baru? Pandai. Revaluation
Mana yang lain datang? Itulah tinggal 2 orang je. Lain dengar tak, Nota? Ha? Dengar tak saya ajar ni? Dengar. Oh, okey. Diorang masuk pukul 3 kot. Oh, dia orang kelas kot. Pada kelas marketing. Oh, yelah. Tapi saya akan rakam dalam YouTube kau, ya? Okey. Okey. Okey, ada apa pertanyaan Terima kasih, lagi tak? Cik. Sama. Nanti kita 3.30 ada lagi tau, 3.30. Chapter yang sama ke lain? Sambung. Oh, sambung. Sambung Okey. yang soalan 34.5 ya. Okey. Okey. Alright. Cik Hud. Bye-bye.